Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kak Nur Farzana binti Syamsul Baharin, merupakan pelajar perubatan tahun 4, mengambil ijazah doktor perubatan di Universiti Putra Malaysia. Jadi, ijazah doktor perubatan ni adalah mengenai perubatan. Jadi tapi perubatan ni dia specialize dekat manusia. Dan dia belajar mengenai proses macam mana manusia tu dicipta, apa yang ada dalam badan manusia, sistem-sistem, contoh sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem otot, sistem saraf, kan. Kita belajar semua tu dengan detail. Dan macam mana kalau sistem tu breakdown, macam mana kalau organ-organ dalam badan tak berfungsi. Okey, jadi bila dia tak berfungsi, dia akan menyebabkan penyakit. So bila ada penyakit, kita belajar macam mana cara kita nak ubat dia, macam mana cara kita tak nak bagi dia tak berfungsi, kan. Jadi bukan itu sahaja, kita akan belajar mengenai apa yang menyebabkan penyakit. Contoh macam sekarang ni kita tengah ubat pasal virus corona, kan, coronavirus. So virus, kita belajarlah macam mana virus tu dia punya struktur dia yang boleh menyebabkan penyakit kepada manusia. Kenapa pilih bidang ni? Okay, jawapan dia adalah sebab Allah yang pilih. Itu memang sebab yang mindset yang first kali yang kita kena set dalam minda kita. Sebab Allah yang pilih, kan. Nampak macam klise, tapi itulah hakikat sebenarnya, kan. Tapi adik-adik mesti tanya, kan, apa sebab lain, kan, kenapa nak juga ambil bidang medik ni. Satu yang boleh akak share, sebab minat lah. Memang dari dulu minat, memang nak ambil bidang perubatan ni. Tapi Allah izin masa tingkatan 4, tingkatan 5 tu pelajaran macam agak merosot atas asbab-asbab yang tertentu. Jadi masa tu dapat result SPM pun tak adalah okey sangat. Maksud tak okey tu maksudnya tak adalah perform sangat, tak adalah teruk sangat lah, maksudnya tengah-tengah lah, kan. Subjek, boleh kata subjek sains semua tak ada A pun, semua dalam B+, B macam tu, kan. Yang subjek yang dapat A+, A semua tu lah subjek agama. Jadi masa tu memang nak buat keputusan dalam hidup ni, kan, nak pilih cabang mana ni memang agak stres. Tapi apa yang akak buat, share dengan parents, discuss dengan parents, discuss dengan pakcik, makcik, kan, yang berpengalaman semua. Dan akhirnya buat keputusan memang nak sambung bidang sains lah. Tapi apa yang ada dalam minda akak waktu tu, akak rasa macam okey, bahagian agama ni aku dah faham dah konsep dia, apa aku belajar semua, kan, dah boleh nampak dah. Tapi bio, fizik, kimia, bahagian sains ni rasa macam tak nampak lagi. Apa yang aku belajar 2 tahun ni, kan, masa form 4, form 5, masa macam tak nampak apa. Rasa macam tak boleh kalau orang bagi soalan tu macam blur-blur lagi, kan. Jadi masa tu rasa nak cabar diri, kan. Ayah cakap tak apa, masuk je asasi, buat betul-betul. Yang itulah antara sebab dia. Satu sebab Allah pilih, satu lagi sebab memang minat, dan yang ketiga sebab nak cabar diri, kan. Ambil medik ni dia rasa seronok sebab kita belajar tentang diri kita sendiri. Kita belajar tentang sistem dalam badan kita sendiri, menyebabkan kita rasa lagi bersyukurlah atas apa yang Allah kurniakan dekat diri kita, kan. Macam mana kita tengok Allah tu dia ciptakan sistem dalam badan kita, dan macam mana sistematiknya Allah menguruskan sistem-sistem dalam badan kita supaya dia berfungsi dengan baik, kan, supaya kita boleh hidup dan menjadi khalifah lah di atas bumi Allah ni. Itu dari segi teorinya. Dari segi praktikal, bila mana kita ke hospital, kan, kita berjumpa dengan pesakit, kan, itu seronok lah bila kita berjumpa dengan pesakit. Kita belajar macam mana nak berinteraksi dengan pesakit. Kita belajar macam mana nak berinteraksi dengan pesakit yang level dia berbeza. Bidang ni sangat relevan kalau nak ambil zaman sekarang ni. Walaupun kita dengar ramai dah terlalu banyak doktor apa semua, kan, tapi sebenarnya kita sangat kekurangan doktor-doktor Islam sebenarnya, dan kekurangan doktor-doktor pakar. Jadi siapa-siapa yang nak masuk bidang perubatan ni, aim untuk jadi pakar. Medik ni toughnya lebih kepada belajar lah, kan. Terlalu banyak subjek yang nak kena cover dalam masa yang singkat. Belajar memang banyak, bukan nak takutkan, tapi itulah realitinya. Dan memang memerlukan kekuatan rohani yang sangat kuat. Sebab ada masa memang kita akan rasa down, kita akan rasa
kita ni dekat bawah dan kita akan rasa macam nak berhenti ambil matematik ni. Jadi siapa yang berminat memang kena betul-betul minat dan kena ada betul-betul wawasan lah kenapa ambil bidang perubatan ni. Jangan ambil sebab nak jadi famous, jangan ambil sebab nak jadi kaya, jangan ambil sebab benda lain, tapi ambillah sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Kos ni banyak IPT yang offer kos ni, antaranya adalah UPM, UM, UKM, UITM, Unimas, USM dan banyak lagi lah. Tapi adik-adik kena faham, sebelum adik-adik nak masuk ke ijazah, ialah ke alam ijazah, antaranya ijazah perubatan, adik-adik kena melalui satu fasa, di mana satu fasa ni adalah tiket untuk adik-adik masuk ke alam ijazah kan. Kalau nak ambil ijazah perubatan kena melalui satu fasa ni dulu. Dalam fasa ni adik-adik either nak boleh ambil asasi, matrik, diploma ataupun STPM. Dapat result dan result tu adalah diguna pakai untuk adik-adik masuk ke alam ijazah. Daripada result tu lah adik-adik kalau nak apply ambil ijazah perubatan, guna result tu. Jadi kalau siapa yang macam kaya sikit, yang banyak duit kan, mak ayah boleh tanggung, jadi boleh apply ke universiti swasta, contoh macam CUCMS, ataupun kalau nak keluar negara mengikut agensi-agensi yang dah ditetapkan lah dekat Malaysia ni, contoh macam Medik Mesir dan banyak lagi lah. Jadi memang tak dinafikan bidang perubatan ni adalah bidang yang sangat tough kan. Ada orang kata sampai budak medik ni tak ada life kan. Macam sebenarnya benda tu tak betul pun. Masih ada life, masih ada kehidupan, masih ada masa untuk nak baca buku-buku lain, buku fikrah, bagi program, ada je masa tu. Cuma kita sebagai seorang yang kita tahu masa kita ni sangat limit, jadi kita kena pandailah mengurus masa. Kena pandai mengurus masa, kena pandai menyusun atur kerja kita kan. Dan semua benda tu ada dalam 10 muhasabah tarbiyah kan. Jadi secara tidak langsung kita mempraktikkan benda tu. Dan last sekali, kita menjadi seorang yang bermanfaat untuk orang lain kan. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain kan. Jadi bidang ni bukan nak kata bidang lain tak bermanfaat untuk orang lain, tapi antara kelebihan lah bila kita ambil medik ni, kita punya peluang untuk kita bermanfaat kepada orang lain tu sangat tinggi. Okey. So bagi sesiapa yang berminat untuk nak sambung dalam bidang perubatan, pesan akak supaya anda pastikan yang anda betul-betul minat untuk sambung dalam bidang perubatan ni. Pastikan jelas matlamat dan perbetulkan niat, dan juga kena prepare 3 fakulti insan ni, fizikal, mental dan juga spiritual. Kena betul-betul prepare sebab bidang yang kita nak ceburi ni bukan bidang main-main. Dia satu bidang profesional, dan kita kena banyak berurusan dengan pelbagai jenis manusia. Jadi memang kena betul-betul get ready before you enter it. Okay. Bukan tak menggalakkan, bukan nak menakutkan, tapi itulah realitinya. Jadi siapa-siapa yang betul-betul rasa nak masuk, silakan. Siapa-siapa yang rasa macam tak mampu minta dekat Allah, minta petunjuk dekat Allah, istikharah supaya Allah bagi pilihan yang terbaik. Di mana saja bidang yang adik-adik diletakkan, itu adalah yang terbaik untuk adik-adik. Buat sebaik mungkin untuk Islam. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.